Ya, selamat kembali para penonton semua dan seterusnya kita nak berkongsi pada anda berkenaan dengan scam membabitkan warga emas. Jadi menarik sebenarnya untuk kita bercakap mengenai scam sebab banyak jenis scam, ada love scam dan sebagainya. Kalau membabitkan warga emas, baru-baru ini juga kita pernah bawakan mengenai sindiket penipuan haji dan umrah. Adakah itu juga diklasifikasikan sebagai scam kerana mangsa kerugian berpuluh ribu ringgit saya kira pada waktu itu. Bukan sikit-sikit kan Ridwan. Jadi ini antara perkara yang membimbangkan kita semua. Jadi saya kenalkan di sebelah saya akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi iaitu Datuk Ahmad Nordin Ismail merupakan pengerusi Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA. Assalamualaikum Datuk. Salam. Dan juga di hujung sana juga ditemani oleh Colonel Haji Mustafa Ahmad merupakan Naib Presiden Kanan Outreach dan Pembangunan Kapasiti Cyber Security Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak RTM dan juga Selamat Malaysia telah memberikan peluang bagi kami warga emas, belum lagi warga emas. InsyaAllah akan berlaku warga emas untuk menceritakan sedikit tentang scam. Tapi kita kena pegang satu, all is gold. Baiklah. Okay. Kita mulakan dengan kenal dahulu. Boleh. Macam tadi saya sebut, kita pernah bawakan topik mengenai penipuan haji dan umrah. Ada love scam. Itu semua adalah saya boleh klasifikasikan sebagai scam. Biasanya scam-scam apa yang terjadi di kalangan warga emas ini kena? Betul mungkin boleh kongsikan juga. Betul apa yang Colonel berbicara tadi tu. Sebab keluarga emas ni pertama dia dah melalui liku-liku hidup. Okey. Apabila ia telah berlaku, dia ingat dia ni tahu semua. Dan kita ambil misalan satu ya. Apa yang perasaan seseorang apabila dia terima telefon, yang pertama sekali dia kata Assalamualaikum. Apa orang yang terima tu? Orang berumur 60 lebih macam saya. Mesti kita jawab Waalaikumsalam. Dari situ dah mula terdapat satu komunikasi yang baik. Kan? Jadi daripada situ dia akan mula dan dia akan tertarik. Itu warga emas. Kita akan tertarik dengan cara dia bercakap, linggah lenggok dia dan sebagainya. Sebab itu warga emas banyak tertipu apabila dia kena macam love scam. Love scam ini adalah satu panggilan yang mana orang itu ataupun scammer menggunakan ayat-ayat yang begitu berbunga. Sehingga dia tertarik. Kena pula kalau macam tadi saya memberi misalan apabila orang itu menggunakan kaedah keagamaan. Bila dia menggunakan kaedah keagamaan, orang warga emas ni akan terasa tersentuh di hati, kan? Dan dia akan mulalah berbicara mengikut rentak. Apabila dia mengikut rentak dan apabila scammer telah pun mendengar, saya dah dapat kepercayaan dia, dan dia akan cuba. Bila dia cuba kali yang seterusnya adalah dia akan cuba meminta kewangan, minta bantuan itu, bantuan ini. Kan? Jadi orang yang tertarik ni dia akan terus bagi, dia tak fikir dua kali dah. Ini adalah sumbangan dan sebagainya. Itu yang kena. Kan? Jadi macam love scam ni adalah yang sama, lebih kurang yang sama. Kan? Terutama sekali apabila warga emas ini adalah orang yang sunyi. Kan, bila dia dah sampai umur, anak bini semua, cucu anak-anak semua dah keluar. Betul. Kan, dia tinggallah dua orang. Kan, dan tinggal dengan orang rumah pula jenis tak kisahnya. Kan, kita pun sama-sama duduk di rumah. Jadi apabila dia menerima satu panggilan yang begitu, kata halo sayang, selamat pagi, yang ambil berat yang ambil berat tu tersentuh hati tu, kan? Sensitif tu. Sensitif, kan? Jadi bila dia bercakap berterusan, dia lama-lama terikut. Kan? Itu percakapan yang pertama. Jadi dia akan terus-menerus call lagi sehinggalah scammer tu tahu bahawa okey, ini aku nak cuba masa aku. Dan dia akan cuba meminta duit lah. Kan? Itu yang pertama sekali. Mungkin sikit. Ataupun kalau tidak dia minta terus, dia kata abang, saya minat dengan abang, kata saya tunjuk minat saya ni, saya nak hantar barang lah ke abang sikit. Itu cara dia. Jadi orang yang warga emas ni bila terima satu barang, tak kira lah barang apa pun,
dia tersentuh hati. Ada orang minat. Kena pula orang muda kan. Dia kata umur dia, orang muda suka saya. Kan? Itu biasalah kan. Biasa. Jadi itu kena. Lepas tu ada pula yang jenis Macau scam ni. Macau scam ni adalah panggilan scammer yang dia kata dia ni daripada polis lah, daripada jabatan-jabatan yang lain. Dia threaten you. Jadi orang warga emas ni yang tidak arif mengenai apakah scam itu ataupun cyber crime ini, dia akan takut. Scammer akan memberi satu impact ketakutan kepada dia. Jadi masa itu mereka tidak akan berfikir panjang. Dia tahu apa salah aku. Padahalnya dia pun tak buat apa pun, kata. Bila dia kata akaun encik ni dah diguna untuk amla, kata dia digunakan untuk buat apa-apa yang salah lah, dadah dan sebagainya. Padahal dia pun tak terlibat dengan apa pun. Ataupun orang tu kata, nama kamu ada saman, 10 saman di sekian-sekian tempat. Dia tak bawa kereta pun. Kereta pun tak ada, lesen pun tak ada. Tapi oleh sebab takut, dia terikut. Kan? Betul. Lepas tu ada pula yang jenis scam pelaburan ini. Macam tadi, tuan tanya kan, sebab ni nak pergi haji apa semua kan. Itu pelaburan, tu kira pelaburan lah. Kan? Jadi too good to be true kan. Macam yalah dengan duit yang banyak, hanya dengan memberi sewaan kad akaun saja. Jadi mungkin Datuk, kita perlu memberi pendedahan daripada peringkat bawah lagi lah. Maksudnya daripada peringkat pelajar ini supaya jangan sewakan bank akaun, kerana ia boleh menjadi punca juga kepada scam kepada warga emas yang menjadi mangsa kan sebenarnya kan. Apa Datuk, yang Colonel beritahu tadi, mule account holder lah. Okey. Ada satu aplikasi yang dinamakan Semak Mute. Okey, yang diwujudkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Okey, dalam aplikasi ni ada semua akaun-akaun yang telah pun dilaporkan. Okey. Dan ditapati bahawa akaun-akaun ini pernah digunakan berkali-kali. Jadi sekiranya sesiapa juga yang menerima akaun nombor, sebelumlah nak ambil apa-apa tindakan, buka Semak Mule, cek dulu. Kemungkinan besar akaun itu pernah digunakan untuk kes-kes kan. Yang keduanya, MCCA pernah menawarkan dan meminta kerajaan bahawa kita nak kontrol mereka untuk menyewakan akaun ini amat sukar. Sebab mereka ni kanak-kanak dan orang nak bagi 200, kan? Mudah. Betul. Jadi kita kata bahawa kalau kerajaan boleh wujudkan satu undang-undang untuk menjadikan akaun ini sebagai satu jenayah. Bila kita ada macam tu, seorang nak sewa pun fikir 2 kali. Betul. Fikir 2 kali. Betul. Kan? Itu je. Jadi takat itu kita war-warkanlah untuk semua orang. Kena saya Kita ada berbimbang kan? Datuk, sedikit kata-kata akhir daripada Datuk. Memberi nasihat kepada penonton hari ini. Terutama kepada warga emas. Jangan kita selalu takut. Apa-apa you terima mengatakan orang tu daripada mana-mana agensi yang jumpa menakut-nakutkan, kita ada kuasa sendiri untuk periksa sama ada betul atau tidak. Kalau dia kata daripada balai, pergilah balai yang terdekat. Kalau dia kata daripada agensi ni, call agensi tu, tanya. Tak payah terikut. Jadi bila kita boleh buat itu, kita insya-Allah boleh dapat elak daripada menjadi mangsa. Betul. Ataupun terikut-ikut serentak scammer. Sayalah. Itu dia. Jadi kita pun perlu licik kan dalam membuat keputusan kan. Jangan terus-terus tengok ini menarik ni terus ikut je kan sebagainya kan. Jadi itu dia antara pesanan yang perlu untuk kita semua ambil tahu supaya kita dapat kongsikan kepada ibu dan ayah kita di kampung, dan juga kita pun takut juga jadi mangsa kan. Jadi perlu sentiasa berhati-hati. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Ahmad Nordin Ismail, Pengerusi Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA, dan juga Colonel Haji Mustafa Ahmad, Naib Presiden Kanan Outreach dan Pembangunan Kapasiti Cyber Security Malaysia. Terima kasih. Terima kasih banyak tetamu kita pada hari ini. Dan sekarang